إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق العالم وهو غني عن العالمين خلق العرش إظهارا لقدرته تعالى ولم يتخذه مكانا لذاته جل ربي وهو الواحد القهار وأشهد أن سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى الله لا إله إلا هو وعليه فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tema khutbah ataupun maudhu' khutbah iaitu 5 perkara darurat dan Islam nak jaga. Ahli Jumaat yang dikasihi, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Dengan kita jauh perkara yang dilarang, kita buat apa yang disuruh, semuanya ala qadar kuasa. Ikhwani, Islam mari ke dunia nak jaga 5 perkara darurat. Nak jaga akal, agama, diri, harta benda dan kehormatan. Supaya Muslim hidup di dunia aminan mutmainnan, aman, damai, tenang, seronok. Ia beramal untuk dunianya dan akhiratnya. Masyarakat muslimah akan hidup satu ummatun wahidah mutamasikah, satu umat yang teguh kuat, seperti bangunan-bangunan setengah mengukuhkan setengah, dan jadi seperti satu tubuh. Apabila mengadu atau sakit di satu anggota tubuh, sakit semua badan dengan sebab demam ataupun tak boleh tidur. Kesemua itu tak boleh jadi mulakan jaga 5 perkara tadi. Jangan beri cacat dan cedera. Yang terbesar sekali ialah ad-din, agama, yang merupakan muamalat seseorang hamba dengan Tuhannya dan dengan seorang hamba dengan saudara maranya. Siapa-siapa usaha buat main-main atau mengurangkan agama dengan melakukan sesuatu kekurangan, dengan sengaja dan tahu, wajib diminta suruh taubat. Jika ia taubat, fakana biha, dilepaskan. Jika tidak, dibunuh. Supaya tidak jadi agama permainan dan persendaan. Maka ahli kitab dari Yahudi dan Nasara, musyrikun, nak cuba main tipu daya ini agama, bertujuan nak sekat manusia dari beriman kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, wa qalat ta'ifatun min ahli kitab aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Satu puak dari ahli kitab berkata, kamu imanlah dengan Al-Quran yang diturun kepada orang mukmin pada siang hari, manakala malam kamu kufurlah. Mudah-mudahan mereka itu akan kembali pada agama asal, iaitu agama kufur.
Tapi Allah Ta'ala bongkar rahsia tipu daya itu, dan Allah menggagalkan planning mereka, dan dijaga agamanya daripada permainan-permainan mereka. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara, sesungguhnya Allah Ta'ala inzar ke atas orang yang murtad dirinya dari agama, menjadi kafir. Menjadi kafir semula. Sangat-sangat kuat jadinya. Wa may yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa-siapa yang menjadi murtad daripada agamanya, maka dia mati dalam keadaan kafir, mereka itu telah gugur segala amalannya di dunia dan di akhirat. Mereka itu adalah tuan-tuan neraka, hal keadaan kekal dalam neraka tak tubik. Wal'iyazubillah. Nabi SAW menyuruh bunuh orang yang murtad. Darahnya dah halal. Sabda Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa-siapa tukar agamanya, maka hendaklah kamu bunuhkannya. Sabda lagi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damun muslim illa bi ihda thalath, an-nafsu bin nafs, was-sayyibu zani, wat-tariku lidinihi, al-mufariqu lil jamaah. Tidak halal darah muslim mana ketiga: bunuh diri dengan bunuh balah, lelaki dan perempuan yang bujang ataupun yang dah menikah yang berzina, dan yang tinggal agama yang menjadi murtad keluar daripada jamaatul muslimin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi al-murtaddin selepas diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu para fuqaha rahimahullah menamakan satu bab, dinamakan bab hukmil murtad ar-riddah, iaitu kembali atau kelik dari agama Islam kepada kufur. Membuat satu perkara yang membatalkan rukun iman dan Islam, sama ada melalui perbuatan, perkataan, etika atau syak. Siapa-siapa yang jatuh buat satu amalan yang dimakian, aliman mukhtaran, dia tahu dan dia pilih sendiri, maka wajib disuruh taubat jika ia taubat. Kalau tidak, dibunuh. Melaksanakan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas perkataan Rasulullah, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa-siapa tukar agamanya, maka ada bunuh. Dan itu bukan termasuk dari perkataan paksaan dalam Islam, seperti mana kata-kata setengah buku-buku yang ia berdalil dengan ayat Allah Ta'ala kata la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Yang bermaksudkan ayat itu, seorang tidak boleh ada paksaan dalam agama, kerana hidayah Allah Ta'ala atau hidayah hati di tangan Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad tidak boleh nak hidayahkan orang yang kamu kasih, tetapi Allah saja yang menghidayatkannya. Firman lagi, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Adakah kamu paksa manusia supaya jadi orang-orang itu mukmin? Tapi kufar diseru supaya masuk Islam. Sesiapa yang terima dan masuk ke dalam Islam dengan suka hati dan pilihan dia sendiri, alhamdulillah. Dan sesiapa yang tak mau dan dia sekat agama daripada masuk ke agama Islam, dan dia nak sebarkan kekufuran di muka bumi atau bunuh orang-orang Islam, maka mesti diperangi.
supaya dakwah Islam sampai kepada semua manusia. Dan sesiapa yang masuk ke dalam Islam dengan sukarela dan pilihannya dan ikrar bahawa Islam agama benar, kemudian dia tinggal menjadi murtad, maka wajib dibunuh kerana riddahnya, kerana murtadnya, untuk nak jaga agama daripada permainan dan persendaan. Kerana dia agama bukan, kerana itu dia beragama bukan kerana jahil, tapi dia tinggal, dia tahu dan degil. Firman Allah Ta'ala, afa ghaira dinillahi yabghun walahu man aslama fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Apakah bukan agama Allah dia mencari-cari dan menuntut-nuntut, dan kepada Allah telah Islamlah semua ahli langit dan ahli bumi secara suka dan paksa, dan kepadanya mereka akan kembali. Maka bunuh orang murtad adalah satu hak daripada hudud Allah Ta'ala, tidak boleh dibatalkan, tidak harus diingkari, dan tidak diragukan ke atas manusia. Dan ia telah dijadikan maudhu hangat melalui surat khabar dan TV, supaya dipermainkan oleh as-sufaha, orang-orang yang kurang akal, yang dia ambil dan tolak agama Allah, dan pasti ditutup iqamatul had ke atas pemain-pemain dan persendaannya dalam agama. Firman Allah Ta'ala, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak berhaklah orang-orang mukmin mukminah apabila dihukum oleh Allah dan Rasulnya satu-satu urusan dan pilihan, dan sesiapa derhaka akan Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya ia telah dalam kesesatan yang nyata. Dan kata setengah orang, ini berlawan dengan kebebasan dalam beragama. Dakwaan ini adalah batil. Kerana Allah jadi makhluk semua untuk beribadat kepadanya tunggal, satu saja. Tidak boleh disyirik baginya, dan ditegah putus-putus beribadat selain daripadanya. Manusia adalah hamba dan pasti berhamba kepada Allah. Ada kala ia berabdi kepada Allah, ada kala ia berabdi kepada syaitan. Seperti mana Ibnul Qayyim mengatakan, harabu minar riqqi allazi khuliqu lahu faballu birikkin nafsi wasyaitan. Mereka lari daripada jadi hamba kepada yang menjadinya, maka dia masuk jadi hamba kepada diri dan syaitan. Wal'ayazubillah. Maka kebebasan yang betul dalam kebebasan beribadat kepada Allah, kerana ia adalah Tuhannya yang menjadi, yang merezeki. Tinggal ibadat kepada Allah, jadilah manusia hamba kepada hawa nafsunya dan syahwatnya, dan hamba kepada syaitan, sama ada syaitan jin dan manusia. Tengoklah kepada orang yang tinggal beribadat kepada Allah, berapa mereka itu Tuhan. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidil qahhar. Wahai sahabatku yang bernua, yang bersepenjara, puja dan sembah berbilang-bilang Tuhan yang bercerai-berai, itukah yang baik, atau menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Kuasa? Dalam beribadat kepada Allah adalah mulia dan tinggi seseorang, manakala ibadat kepada bukan Allah adalah hina dan rendahnya. Dan tidak boleh dikatakan kepada alim yang menjelaskan hukum yang berdalil kepada Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama' mutasyaddid ataupun takfiri, keras atau suka takfirkan orang.
seperti mana disebut dalam surah Khabar dan TV dan lain-lain. Kerana itu adalah melanggar hukum-hukum Allah Ta'ala. Dan tuduhan kata ulama dan menyeru kepada susutan agama Allah dan meredai manusia dengan perkara yang dimarahi Allah. Qala ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayat sesudah kami menerangkan kepada manusia di dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk kecuali orang yang bertaubat dan memperbaikkan amalan buruk mereka serta menerangkan apa yang mereka sembunyi. Maka orang itu akan diterima taubat mereka, dan akulah yang amat menerima taubat lagi amat mengasihani. Maka orang-orang yang cuba nak susup, nak sembunyikan perkara ini, kesusutan itu termasuk ke dalam orang yang Allah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Mereka nak padamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah nak sempurnakan cahayanya walau dibenci oleh orang-orang kafir. Di mana ia menghantar rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama benar supaya dapat mengatasi semua agama yang lain walaupun dibenci oleh musyrikun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Fastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa fa ahsana khalqah. Pujian-pujian bagi Allah yang menjadi makhluk sebaik-baik kejadian. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita menyaksi bahawa tidak ada sesuatu yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Wa annahu la syarikalah. Ia tidak disekutuai dengan mana-mana makhluk, sama ada batu, pokok kayu, binatang dan lain-lain. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahawa Muhammad bin Abdullah adalah hamba dan pesuruhnya. Amma ba'da fa ya ibadallah ittaqullaha wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Takwalah kamu kepada Allah dan buatlah segala kebaikan, kamu akan selamat. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih. Ketahuilah Allah menyuruh kamu buat satu-satu perkara yang telah ia mulai pada dirinya dulu. Wasanna bi malaikati qudsih, dan ia puji malaikat yang suci padanya. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal mayyitin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang Islam muslimi muslimat yang masih hidup dan yang telah mati. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, baikilah kami agama kami yang ia menjadi penyucian urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, dan baikilah untuk kami dunia kami yang padanya tempat cari makan kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna,
dan bikilah untuk kami akhirat kami yang ia akan menjadi tempat kembali kami nanti. Waj'alil waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan jadilah waktu hidup kami untuk menambahkan kami segala kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah mati adalah tempat kami berseronok dan terlepas dari segala kejahatan. Ya Karim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Mujibud Da'wat, Kaulah yang mulia, pemurah, pengampun, yang menerima segala permintaan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.